Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Pengurusi majlis kita, sahabat saya yang berhormat Datuk Seri Dr. Haji Ahmad Zahid Hamidi, Ketua Bahagian dan Menteri Pertahanan Malaysia. Sekejap dulu saya jadi bos pada dia dalam pemuda. Sekarang ni dia dah jadi naib presiden, dia jadi bos pada saya pula lah. Itulah politik Malaysia kita, memang macam itulah. Jadi saya memang menghargai dan menghormati dan mengistiraf Datuk Seri Zahid, salah seorang pemimpin Melayu kita di dalam UMNO yang tersohor di tanah air kita sekarang ini. Yang dihormati, yang berhormat Datuk R. Ganesan, Speaker Dewan Undangan Negeri Perak, Tuan Haji Hassan bin Hamzah, Naib Ketua Bahagian, Tuan Haji Khairuddin bin Haji Tarmizi, Setiausaha Bahagian, Puan Haja Abidah Zainuddin, Ketua Wanita, Cik Nur Sazila binti Syarani, Ketua Puteri, Bagan Datuk, ahli-ahli jawatan kuasa UMNO, wanita, pemuda dan puteri, jemputan-jemputan sekalian, pegawai-pegawai Gabim yang ada di sini, ketua-ketua cawangan, ketua kampung, hadirin hadirat yang dirahmati sekalian. Pertamanya saya bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini saya sebagai pengurusi Gabim Malaysia dapat hadir dalam majlis yang sungguh bahagia ini. Saya kagum melihat UMNO bahagian Bagan Datuk ni. Ada bangunan yang agak canggih lah, agak saya pertama kali datang sinilah. Ya, saya ucap tahniah kepada ketua bahagian dan rakan-rakannya atas bangunan yang begini hebatlah. UMNO patut ada bahagian macam ni, baru seronok kerja. Ya, kita dah ada satu pengkalan yang kuat, kokoh, baru kita dapat bergerak dengan lebih penuh keyakinan lagi. Dan saya juga mengucapkan tahniah kepada UMNO bahagian kerana dalam usaha saya menggerakkan Gabim ini, dengan khususnya majlis untuk mengadakan program memperkasakan transformasi ekonomi putra ini, di sini di Bagan Datuk ini antara yang paling ramai hadir di dalam kursus ini. Ya, saya ucapkan tahniah. Jadi ini satu perkara yang memberikan satu rejuvenasi kepada kepimpinan Gabim untuk bergerak. Dan saya ingin menyatakan bahawa gagasan Badan Ekonomi Melayu atau Gabim ini telah ditubuhkan semasa mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO untuk memperjuangkan seterusnya dan mendaulatkan dan mengibarahkan kedudukan ekonomi bangsa Melayu dalam komponen atau struktur makroekonomi Malaysia. Dan sehingga segini alhamdulillah sampai sekarang bajetnya pun datang daripada Jabatan Perdana Menteri, ya, yang diarahkan untuk kita menggerakkan usaha-usaha memperkokohkan lagi perjuangan ekonomi Malaysia. Hadirin hadirat yang dirahmati sekalian, kedudukan ekonomi orang-orang Melayu belum boleh dibanggakan lagi. Kerana kita melihat sejak mencapai kemerdekaan 55 tahun yang telah lalu, dan sejak penggubalan dasar ekonomi baru 43 tahun yang lalu oleh Al-Raham Tun Abdul Razak sehingga sekarang, ya, kecapaiannya belum lagi dapat dibanggakan. Dan kita melihat beberapa kelemahan di dalam usaha yang kita nak buat bagi memperkokohkan perjuangan ekonomi Melayu ini. Walaupun kita ada kuasa politik yang hebat pada masa yang telah lalu, sejak Perdana Menteri kita Allahyarham Tunku Abdul Rahman, Allahyarham Tun Abdul Razak, Allahyarham Tun Hussein On yang amat berbahagia, Tun Dr. Mahathir yang amat bahagia, Pak Lah, hari ini yang amat berhormat Datuk Seri Najib, kita bahawa kecapaian kita ini belum dapat dibanggakan. Antaranya ialah walaupun bumi putra dan Melayu 68% dalam negara kita hari ini, kita hanya menguasai ekonomi negara kita dari segi pemegangan ekuiti nasional hanya 23% saja.
Ya, artinya masa Pak Lah hari itu 18%. Alhamdulillah dengan Datuk Seri Najib menjadi Perdana Menteri, kita naik lagi, ya, sebanyak 5% dan sedang meningkat lagi hari ini, ya, di bawah kepimpinan beliau dengan berbagai strategi. Tapi dengan kenaikan ini, kerana pada masa dulu, masa Pak Lah dan sebelumnya, kita pimai tang tu, pimai tang tu, 18%, 70%, 17%, 18%, turun balik, naik balik. Hari ini Alhamdulillah, saya percaya dengan kedamikan dengan kehebatan kepimpinan Datuk Seri Najib, insya-Allah tahun 2020 kenyataan 30% daripada kekayaan negara ini berada di tangan kita akan menjadi kenyataan. Satu lagi ialah di dalam dasar ekonomi baru ketika dilancarkan dulu, kita diberi keutamaan sebagai pemegang saham sebagai setiap syarikat yang baru ditubuhkan. Teraju telah memperhitungkan hal ini dan kita telah memberi saham kepada Bumiputra daripada syarikat-syarikat baru yang ditubuhkan, ya, dan syarikat intersinarai dalam Bursa Saham Malaysia lebih 60 bilion. Tetapi dikaji balik oleh Teraju, berapa ada lagi dalam tangan orang Melayu sekarang ini. Tuan-tuan fikir berapa bilion yang tinggal ni, dengan Alibaba-nya, dengan macam-macam cerita, ya, yang mana satu cerita yang tidak berapa memberansangkan, cuma tinggal lebih kurang 2 bilion saja sebenarnya di tangan Bumiputra. Daripada lebih 60 bilion yang pernah diagihkan di bawah dasar ekonomi baru, dia kira-kira balik tinggal 2 bilion lagi. Maka dasar kita perlu ada satu perumahan, satu penghijrahan, satu transformasi yang kini diusahakan oleh kepimpinan yang ada sekarang, oleh kabinet kita yang termasuk yang berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi sekali. Kemudian tu kita lihat lagi keadaan ekonomi orang Melayu ini makin meruncing apabila badan-badan ekonomi Melayu tidak bersatu. Berbeza dengan sahabat kita orang-orang Tionghoa, dia mempunyai badan ekonomi yang mantap, yang kuat, yang seia sekata bekerja dalam pasukan, ada ala tuju dia satu suara. Kita ni nak segi banyaknya itu, kuantiti cukup banyak. Badan-badan ekonomi Melayu ni di daerah, di negeri, di peringkat persekutuan, tetapi kita berpecah di antara satu dengan yang lain. Dia bukan merupakan satu permuafakatan yang baik, bukan merupakan satu kekuatan yang baik. Kadang-kadang bila memilih pemimpin lebih teruk politik daripada UMNO yang kalah tubuh persatuan baru atau majlis baru, majlis perundingan lah, majlis tindakan. Jadi kekusutan dari segi kepimpinan organisasi di kalangan badan-badan ekonomi Melayu atau NGO amat complicated. Tidak membolehkan kita menggembeling satu kekuatan menjadikan landasan perjuangan kita satu pasokan, satu kekuatan, satu kekeluargaan yang boleh menggerakkan seluruh, bukan setakat organisasi, bukan setakat kepimpinan organisasi, tetapi juga ahli-ahli yang dipimpin yang ratusan ribu, mungkin berjuta orang, yang mengharapkan kepimpinan yang ikhlas, yang jujur, yang boleh membawa mereka perubahan, meningkatkan taraf hidup, taraf prestasi mereka kepada tahap yang lebih baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, selain daripada itu, kita melihat bahawa tiada kuasa ekonomi yang kokoh, kuasa politik ini yang selama ini dipegang oleh majoriti orang-orang Melayu dan Bumiputra juga tidak kekal. Rupanya kuasa politik ini, terutamanya sejak baru-baru ini, kita mengalami bahawa nak mengekalkan kuasa politik itu, kerana kuasa politik ini wujud dari perpaduan yang kokoh. Perpaduan itu diterjemahkan di dalam undi-undi pilihan raya. Pada masa yang telah lalu, Allahyarham Tunku Abdul Rahman Tun Razak, Husin On Mahathir, ya, kita lihat satu kekuatan perpaduan yang sukar diganggu gugat, yang diperkotak-katikkan orang lain. Tetapinya malang hari ini, ya, kerana sebab-sebab tertentu mungkin kita jadi lebih mewah,
Mungkin kita jadi lebih tamak, mungkin kita jadi lebih nak kaya cepat. Dah tak peduli lagi asas kunci kejayaan kita yang telah lalu. Kita tidak memberi penghargaan kepada perpaduan orang-orang Melayu sekarang. Kita mementingkan perut kita dan apa yang kita dapat secara cepat. Kerana itu perbedaan Melayu telah pecah. Kalau orang Melayu dan Bumiputra 68% hari ini pecah 3, katakan secara matematik, kita bagi-bagi kan dapat 20% lebih. Kita bukan majoriti lagi dari segi politik. Kerana itu ya, minoriti yang lebih besar boleh menentukan keadaan yang ada di negara kita ini. Tuan-tuan dan puan-puan, selepas pilihan raya yang ke-13 ini, kalau seizin Allah kita mendapat kejayaan yang besar, kita mesti memberi perspektif yang betul kepada orang Melayu. Ubah perjuangan kita, bukan setakat untuk mengekalkan perpaduan bagi mendapat satu kuasa politik yang bermakna dan berkesan, tetapi mesti meletakkan perjuangan ekonomi ini amat penting. Berbanding dengan kuasa politik yang mudah, hari ini siapa popular kita undi, tetapi kalau dah tak popular, besok pagi orang tak undi, hilang kuasa. Macamlah kita dapat kuasa untuk merdeka dulu, hanya kita menandatangani satu deklarasi kemerdekaan. Kita dapat kuasa daripada penjajah. Kita boleh melantik yang di Pertuan Agong, kita lantik menteri, kita lantik Perdana Menteri, timbalan macam-macam lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, pada masa yang sama, kuasa ini juga mudah dapat, mudah hilang. Berbanding dengan kuasa ekonomi, sukar untuk didapati. Sukar untuk mengekalkan kejayaan, mencapai satu tahap kejayaan yang tinggi di dalam bidang ekonomi yang memerlukan perjuangan dan pengorbanan yang betul-betul bermakna dan berarti, sehingga kita mencapai tahap di mana kita boleh mengendalikan semua operasi ekonomi, semua equity nasional dapat kita tingkatkan daripada masa ke masa. Bahawa kita ada kuasa ekonomi seperti sahabat-sahabat kita orang-orang Tionghoa ya, yang hebat. Kita bukan dengki atau hasad kepada orang Tionghoa yang berjaya. Orang Melayu di Malaysia nak jadi dari segi ekonomi sehebat rakan kita orang Tionghoa itu. Ya, kalau dia boleh mengendalikan, kalau dia ada rangkaian perniagaan yang hebat, kalau dia ada modal yang hebat, kita nak tengok juga di bumi Malaysia ini, Bumiputra ini sehebat orang-orang seperti ini. Yang harus kita jadi contoh dan rujukan kepada mereka. Sekiranya kuasa ekonomi di tangan kita, ianya lebih kekal, sukar untuk diperkotak-katikkan. Kerana itu sejarah orang-orang Tionghoa di luar negeri China tidak hairan. Misalnya di Indonesia hanya 5% orang-orang Tionghoa menguasai hampir 80% daripada ekonomi pribumi Indonesia. Begitu juga keadaan di Thailand, begitu juga keadaan di Filipina. Tetapi di Malaysia ini, filsafah ekonomi negara kita, kita mesti berkongsi masa depan negara ini. Di Sempi tempat kita lahir, di sini tempat kita mati, di sini tempat kita berkongsi. Kerana itulah maka kita wujudkan dasar ekonomi baru itu. Saudara-saudara yang dihormati sekalian, di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib, beberapa perubahan yang jelas yang harus difahami oleh rakyat telah berlaku dalam usaha memperjuangkan kedudukan Bumiputra dan rakyat miskin atau rakyat yang berpendapatan rendah di negara kita ini. Antaranya dari segi struktur yang penting ialah kewujudan Majlis Tertinggi Agenda Bumiputra. Majlis Tertinggi Agenda Bumiputra ialah badan atau forum tertinggi yang memutuskan mengenai dasar-dasar berkaitan dengan penyertaan Bumiputra dalam bidang perekonomian. Mungkin macam Majlis Tertinggi UMNO juga yang menentukan dan mempertahankan dan melindung dan memelihara dan menjamin kedudukan orang Melayu dari segi politiknya. Dulu sebelum ini hanya satu kementerian yang jaga penyertaan Bumiputra. Kita pakai Kementerian Pembangunan Usahawan. Itulah kita fikir itulah Bumiputra yang sebenarnya dapat bantuan Tekun, dapat bantuan Mara, macam-macam lagi. Tetapi hari ini dirombak, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib sendiri mengambil alih kepimpinan, memutuskan dasar-dasar penting
untuk memastikan perjuangan Bumi Putra ini akan mendapat tempat. Dia jadi kapten lah, dia jadi CEO Malaysia yang jaga semua rakyat Malaysia termasuk Bumi Putra. Dibuatkan mekanisme khas untuk itu. Apa yang lebih hebat dari sebuah kementerian berbanding dengan sebuah majlis tertinggi Ejana Bumi Putra yang pengusikan sendiri oleh Amat Putra? Dalamnya termasuk menteri-menteri Bumi Putra yang kanan, termasuk Datuk Zahid Hamidi, dan pengusi dan CEO agensi dan GLC JLC yang hebat. Masuk jugalah pengusi Gabim ya. Dalam tu yang boleh menyuarakan pandangan daripada bawah untuk ke atas. Saya tengok Datuk Seri Zahid Hamidi bila ada saja perbincangan dan majlis dia bilang, oi, calang-calang beliau mengeluarkan idea yang hebat, saya selalu menyokong dia. Begitulah perjuangan ini. Kerana itu Majlis Tertinggi Ejana Bumi Putra juga melihat lain-lain aspek yang diperjuangkan, memastikan bahawa orang Melayu ini tidak ketinggalan seperti dulu. Dulu kita hanya setakat memegang saham kerana orang jadikan kita ni macam Alibaba. Ada saham pun dilantik oleh orang tertentu, hanya orang yang tak faham tentang syarikat dan saham. Dia pemandu kereta mereka ke daripada orang Melayu yang tak tahu. Jadi mula-mula nampak Melayu, lepas tu hilang Melayu. Dan sekarang diperbetulkan keadaan ini. Dan kita melihat sekarang cara nak mengobat apakah kelemahan dulu yang saya sebutkan tadi, yang kita telah kecundang dalam perjuangan kita itu. Antaranya pada kepimpinan Datuk Seri Najib ini, selain daripada program transformasi kerajaan yang memberi kesan kepada perjuangan ekonomi kita, kerana kerajaan, pegawai-pegawai kerajaan khususnya diberikan KPI ni, berikan dia punya target, dia output dia berapa, dia mesti capai dalam bidang mana. Selain daripada program transformasi ekonomi, kita nak lihat kesannya. Majlis Tinggi Ejana Bumi Putra melihat bagaimana dia memberi kesan kepada Bumi Putra. Jangan kita jadi pandang saja, seronok sendiri, bangunan naik, syarikat ada, apa aku dapat. Kita nak lihat bagaimana keberkesan dan usaha meningkatkan penyertaan ini sebagai penyertaan yang bermakna dan bererti. Kemudian ada program transformasi Bumi Putra yang nak memastikan secara detail, ini dia strategi